Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Amirul bin Kamarudin. Nama saya Ahmad Hanis bin Azman akan mempersembahkan dan berkongsi sedikit sebanyak tentang projek kami iaitu mengubah suai sebuah rumah. Bagi memenuhi objektif BBB 40203 lukisan elektrik dan elektronik, setiap pelajar dalam kumpulan memerlukan membuat penambahbaikan pada rumah yang mereka pilih. Pada kali ini, kami memilih rumah saya, iaitu rumah saya, Muhammad Amirul bin Kamarudin, yang dikategorikan sebagai rumah sederhana teres 2 tingkat yang berkeluasan 70 kaki panjang dan 16 kaki lebar. Okay. Kami memilih rumah ini kerana terdapat 3 masalah yang dihadapi pada rumah ini. Okay. Pada masalah yang pertama adalah mengenai ruang bilik yang terhad di tingkat 1. Okay. Seperti yang kita tahu, rumah ini terdapat 2 buah tingkat. Okay. Dan bilik ini terletak pada tingkat 1. Okay. Kami membuat perubahan pada bilik 1 dan 2 yang berada di tingkat 1 kerana rumah ini panjang tetapi tidak cukup lebar. Jadi kami membuat perubahan pada bilik untuk kami memanjangkan dia, untuk meluaskan lagi ruang di dalam bilik. Okay. Masalah kedua adalah apabila kami telah membesarkan bilik, pencahayaan dan pengudaraannya kurang. Jadi kami memerlukan penambahan pencahayaan dan pengudaraan. Okay, kami menambah kipas dan lampu. Masalah yang ketiga adalah kami memerlukan soket alur keluar kerana pada pelan lantai yang asal, soket alur keluar hanya ada satu unit saja pada setiap bilik. Jadi kami menambahkan 2 buah unit soket alur keluar pada setiap bilik yang kami tambah. Jadi keseluruhannya soket alur keluar akan menjadi 4 buah unit yang telah kami tambah. Baik. Di dalam membuat projek perumahan ini, kami memerlukan 3 elemen di dalam lukisan elektronik, di dalam lukisan elektrik dan elektronik CAD. Kami memerlukan membuat pelan lantai, pelan skematik dan juga litar pendawaian. 3 elemen ini penting di dalam projek ini. Okey. Tanpa kita membuang masa, saya mempersilakan sahabat saya Ahmad Anis untuk menerangkan pelan lantai rumah ini, pelan lantai sebenar dan pelan lantai yang telah kami ubah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita start dengan floor plan. Yang pertama kita start dengan floor plan. Okey, di sini seperti yang kita boleh lihat, kita ada nampak ada 3 title block. Okey, yang pertama ini ialah floor plan untuk rumah di bahagian bawah, iaitu ground floor. Di bawah ini ya, di sebelah kiri ni. Okey, di atas ni ada 2 title block. Di sebelah kiri ni ialah floor plan untuk rumah di tingkat pertama yang original, yang asal, yang tiada sebarang pengubahsuaian. Dan di sebelah kanan ni pula kita boleh lihat ada lagi satu floor plan, iaitu floor plan di tingkat pertama yang floor plan yang telah diubah suai. Okey, mari kita lihat apa yang ada di floor plan. Saya tidak sentuh di floor plan di tingkat bawah kerana di tingkat bawah tiada sebarang pengubahsuaian. Pengubahsuaian untuk projek kali ini di bahagian tingkat atas sahaja. Seperti yang kita boleh lihat, kita ada legend di sebelah kanan. Kita boleh lihat di sini iaitu floor plan yang asal yang mempunyai perbezaan dengan floor plan yang telah diubah suai. Kita boleh lihat ubah suainya pada bilik pertama dan bilik kedua. Seperti yang kita lihat, bilik pertama dan kedua ini tidaklah besar seperti yang setelah diubah suai. Okey, di bilik pertama dan kedua ni apa yang kita buat penambahan iaitu pada lampu di mana floor plan yang asal ada satu lampu sahaja, dan penambahan yang selainnya iaitu kipas siling ya. Kita menambah kipas siling dan juga soket.
dan juga soket. Okey. Di mana soket pada bilik yang asal, floor plan yang asal, kita ada satu saja soket dan satu lampu. Okey. Apabila diubah suai, kita ada tambah satu lampu lagi dan kipas, dan juga kita ada tambah lagi dua soket di setiap bilik. Jadinya di sini apabila setelah diubah suai, dia menjadi setiap bilik ada dua lampu, satu kipas dan tiga soket ya. Berlainan dengan floor plan yang asal, mempunyai satu soket dan juga satu lampu sahaja. Okey, di sini inilah perbezaan antara floor plan yang asal dan juga floor plan yang telah diubah suai. Okey, yang lainnya seperti biasa, seperti asal, tiada perubahan dilakukan. Cumanya di legend juga kita menambah unit bagi kipas, soket dan juga lampu. Okey, setakat itu saja penerangan saya tentang floor plan. Amanis di atas penerangan mengenai pelantai tersebut. Baik, apabila kita telah mengubah struktur ataupun pelantai yang asal dengan membesarkan bilik serta menambah komponen-komponen elektrik seperti lampu, kipas dan soket alur keluar, kami juga perlu membuat perubahan pada detail skematik. Pada detail skematik kali ini terdapat 9 beban, okay. 3 liter beban lampu, okay, dan 6 liter beban kuasa, okay. Apabila kita dah buat penambahan, okay, untuk lampu, kipas dan soket alur keluar, okay, liter ini akan diletakkan, liter lampu akan diletakkan pada liter akhir beban lampu, dan manakala untuk liter beban kuasa akan diletakkan pada liter beban kuasa. Okay. Kita dapat lihat untuk penambahan soket alur keluar sebanyak 4 unit, okay, kami telah mengubah pada mulanya liter skematik ia diletakkan secara jejari. Dan apabila penambahan sebanyak 4 unit soket alur keluar, kami telah membuat dalam bentuk gergelung bagi menjamin keselamatan dan dapat menampung beban yang akan digunakan. Okey. Ahmad Anis akan menerangkan pula mengenai liter skematik. Okey, kita teruskan lagi penerangan kita yang kali kedua, iaitu penerangan kepada schematic drawing. Okey. Okey, di sini apa yang kita boleh lihat, di sini ada satu schematic drawing. Ini adalah schematic drawing yang asal, yang kami tiada membuat sebarang perubahan ataupun sebarang upgrade lah pada schematic ni. Ini adalah schematic asal ya, asal rumah. Okey, kita lihat pada schematic yang kedua. Okey, schematic yang kedua ni adalah schematic yang kita sudah ubah suai, yang kita sudah upgrade. Okey, ini adalah schematic yang baru. Okey. Okey, kita lihat pada schematic yang pertama dulu. Okey, schematic yang pertama kita boleh nampak ada 9 liter air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita boleh lihat ada 9 liter air. Sama juga pada skematik yang kedua, iaitu skematik yang kita telah ubah suai. Kita ada 9 liter air juga. Okey, kita ada 9 liter air. Okey, sekarang ini mari kita lihat apa yang berubah, apa yang kami telah ubah suai bagi skematik ini. Di sini yang kita boleh lihat, skematik 1 ni ada 18 lampu, 2 ceiling fan, 1 wall mountain dan 1 lamp. Okey, kita boleh lihat semua ni ada 4 lampu, 2 filament lamp dan 2 ceiling fan. Okey. Kita beralih kepada skematik kedua. Skematik kedua kita boleh lihat ada perubahan pada liter akhir 2. Ada perubahan pada liter akhir 2. Okey.
seperti yang kita boleh lihat di skematik 1, di litar akhir 2 kita ada 4 lampu, 2 filament lamp dan 2 ceiling fan. Lain pula pada skematik yang telah kita upgrade. Kita ada 6 lampu, 2 filament lamp dan 4 ceiling fan. Okey, kita ada membuat sedikit penambahan pada lampu dan juga kipas silin, which is kita tambah bilangan lampu daripada 4 lampu dan 2 ceiling fan kepada 6 lampu dan 4 ceiling fan. Okey, itu perubahan yang pertama. Okey, perubahan yang kedua, kita boleh lihat di sini, okey, pada soket di litar akhir 7, di mana litar akhir 7 ini kita litar akhir 7 ini adalah pendawaian gelang, ya, pendawaian gelang. Kita lihat di skematik yang kedua ini, pendawaian gelang di litar 7 dan litar 9. Okey, litar 9. Di sini litar 9 cumalah pendawaian jejari yang biasa seperti yang lain. Kita menukar litar akhir 9 ini kepada pendawaian gelang, ya. Kita tukar kepada pendawaian gelang. Okey. Di situ saja pengubahsuaian pada pada skematik drawing ini, iaitu penambahan pada beban, iaitu 6 lampu, 2 filament lamp dan 4 ceiling fan, dan juga pada pendawaian soket. Kita menambah satu lagi pendawaian gelang pada litar akhir 9. Okey, setakat itu saja penerangan saya untuk skematik drawing. Baik, kita telah lihat pelah lantai dan litar skematik yang telah diterangkan oleh Ahmad Anis. Sekarang, apabila pelah lantai dan litar skematik telah dibuat, kita boleh buat litar pendawaian untuk melihat bagaimana sambungan litar pendawaian daripada kotak agihan kepada unit-unit beban yang telah kita lakukan. Okey. Apabila kita telah membuat litar skematik, mudah litar skematik dan litar pelan lantai, mudah untuk kita buat litar pendawaian. Okey. Sekali lagi, Ahmad Anis akan menerangkan bagaimana perubahan litar pendawaian pada yang asal kepada perubahan yang telah kami lakukan. Okey, sekarang ini kita teruskan dengan penerangan saya yang terakhir, iaitu mengenai domestic wiring. Okey, seperti yang kita boleh lihat di hadapan kita ini ada dua title block. Okey, yang kiri ini ialah domestic wiring yang asal. Okey, yang di sebelah kanan ni saya pula iaitu domestic wiring yang sudah diubah suai, ya, yang sudah diubah suai. Okey, seperti penerangan saya pada litar akhir tadi, kita membuat pengubahsuaian pada litar akhir 2 dan juga litar akhir 9, which is litar akhir 2 kita membuat penambahan pada beban. Kita menambah 2 kipas dan juga 2 lampu dan juga 2 soket pada setiap bilik, ya. Okey, kita lihat pada litar akhir 2, iaitu di bawah ini. Okey, di bawah ini. Okey, kita tengok litar akhir 2 pada yang asal. Kita melihat di sini ada 2 filament lamp, 1 2 3 4 lampu dan juga 1 2 kipas ceiling fan. Okey, kita lihat pada yang telah diubah suai, kita ada 2 filament lamp. Lepas tu kita ada 4 kipas. Dan juga kita ada 6 lampu. Okey, 6 lampu ini adalah pengubahsuaian yang pertama, ya, pada DB, ya. Okey, kita lihat pada litar akhir 9, di mana kita membuat pendawaian secara gelang, ya. Untuk domestic wiring yang asal kita membuat
pendawaian secara jejari. Pendawaian secara jejari, kita menukarnya kepada yang sudah upgrade, kita menukar kepada pendawaian secara gelang. Okey, pendawaian secara gelang. Ada penambahan soket juga, iaitu penambahan 4 soket. Okey, di mana yang asalnya kita cuba ada 2 saja, ada 2 soket saja. Okey. Okey, setakat itu saja penerangan saya untuk floor plan, lepas tu untuk schematic drawing dan juga domestic wiring. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih di atas penerangan litar pendawaian oleh Ahmad Anis sebentar tadi. Okey. Jadi kami telah menerangkan mengenai ketiga-tiga elemen yang perlu ada di dalam lukisan elektrik dan elektronik CAE, iaitu bak lantai, litar skematik dan juga litar pendawaian. Okey, itu ada elemen penting apabila kita membuat sebuah penambahbaikan projek perumahan. Okey, mudah untuk kita membuat rujukan, dan jika ada berlaku masalah, kita boleh merujuk saja pada litar telah kita lakukan. Itu sahaja daripada pelan kami. Terima kasih.